Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan jangan terkejut, ini memang program ruang bicara walaupun kita mulai hari ini menggunakan satu set yang baru dan sesungguhnya lah kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita kerana beliau merupakan tetamu yang pertama sebenarnya berada bersama ruang bicara di set yang baru ini. Baiklah, topik yang kita pilih di ruang bicara ini ialah menuju 100 tahun koperasi di Malaysia dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar yang merupakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah, sihat ya? Baik Datuk Zakawi. Terima kasih lah jemput. So first time tengok lain sikit. Betul. Kan salah tempat tadi. Cuma ada juga sebenarnya Tan Sri ada permintaan lah. Kalau kita tengok set yang baru ni kan, kat belakang ni dia kata masih lagi kosong. Jadi kalau mungkin Tan Sri boleh sponsor nak letak apa ni hiasan-hiasan. Hiasan usahawan. Okey, Tan Sri, macam saya katakanlah, ini satu topik yang mungkin jarang dibincangkan tapi amat penting sebenarnya dan tentunya lah kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini Tan Sri juga sebenarnya memberi keizinan kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. Jadi seperti biasalah dua talian kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, macam saya katakan Tan Sri, topik ini jarang sebenarnya dibincangkan, tetapi bila kita bercakap tentang sejarah gerakan koperasi di seluruh dunia sebenarnya ia mempunyai satu sejarah yang cukup panjang sebenarnya dan sudah pastilah kita juga ingin mendengar daripada Tan Sri sendiri untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan sejarah koperasi terutamanya di Malaysia sendiri. Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Ya. Jadi terima kasih kepada Bernama TV yang sudi menjemput saya dan cari kebetulan pula kita bercakap soal koperasi. Ya. Yang mana koperasi ini pada bulan Julai 2022 dia kena 100 tahun. 100 tahun. Jadi nak cerita sejarah 100 tahun ini memang panjang lah. Tapi bagaimanapun orang kita setiap yang itu mesti ada mulanya. Yeah. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, mana kita akan faham mengapa sesuatu pertumbuhan itu ditubuhkan. Jadi pada tahun 1920-an pada masa itu masyarakat di luar bandar mereka ni selalu ditekan oleh orang tengah. Kalau pesawah dia orang dulu istilahnya padi kunca. Bagi orang tengah. Kemudian yang kaki tangan kerajaan pula yang duduk dalam bandar juga, mereka juga terpaksa berhutang dengan pihak-pihak tertentu. Jadi kan itulah idea menubuhkan koperasi ini telah pun yang bermula pada England nak kiranya. Dia bawa ke tanah Melayu ketika itu. Dia bermula pada tahun 1922 di mana satu dipanggil Pejabat Syarikat Bersama-sama. Nama berselain. Nama dia Pejabat Syarikat Bersama-sama Kerja kerana bantu-membantu. Telah ditubuhkan di Taiping. Dia mula di Taiping. Kemudian kita juga dalam tahun yang sama, kerajaan pada masa itulah, kita belum merdeka lagi atau British, telah menubuhkan Cooperative Societies Amendment 1922 yang mana akta tersebut diperkenalkan untuk kita nak menguasai syarikat kerjasama pada masa itu. Dengan yang kemudiannya kita lihat bahawa di akhirnya daripada nama Pejabat Syarikat Bersama-sama Kerja kerana bantu-membantu ni dia telah tukar. Dia kenali sebagai koperasi pada hari ini dan ianya telah pun berjalan sehingga hari ini. Kemudian itu koperasi pertama yang didaftarkan ialah pada 21 bulan Julai 1922 ialah syarikat bekerja sama-sama jimat cermat dan pinjam meminjam
wang pekerja-pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad. Sekarang ni dikenali sebagai Koperasi Telekom Malaysia Berhad. Jadi artinya Jabatan Telekom dan Pos lah yang korporasi bermula ditubuhkan. Jadi tarikh ini kita tarikh keramat lah bagi kita, iaitu pada 21 Julai 1922. Jadi sebab itu pada 21 Julai 1922 ni kita akan genap 100 tahun perubahan koperasi di negara kita, dan kita akan sambutlah dalam pada 21 Julai nanti. Kemudian itu yang kekitaan kerajaan lah. Tapi koperasi di luar bandar yang pertama didaftarkan itu Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa, bekerja sama-sama dengan Tanggungan Berhad Parit Buntah Perak. Di Parit Buntah Perak, mungkin Parit Buntah pada masa itu memang terkenal dengan kawasan sawah padi ditubuhkan pada 3 Disember 1923. Jadi dalam nak menuju ke 100 tahun ini lah kita lihat berbagai-bagai pembaharuan, kemajuan telah pun dicapai oleh pihak koperasi, sehingga hari ini kalau kita lihat kita telah dapat menubuhkan 14,629 koperasi dengan perolehannya sebanyak RM 41.45 bilion. Ini menunjukkan bahawa koperasinya banyak, hasil pun banyak, dan ahli-ahlinya kalau saya tak silap sudah ahli keahlian dia 6.45 juta wang ahlian dia. Inilah koperasi yang daripada ada kata yang ditubuhkan 100 tahun dulu, hari ini telah pun capai yang begitu banyak sekali. Saya tertarik hati bila Tan Sri menyebut tentang perkembangan koperasi itu sendiri, dan saya juga tertarik hati apabila koperasi pertama diperkenalkan di negara kita pada tahun 1922. Itu satu masa yang cukup lama, dan sesuatu yang penting jugalah setakat inilah apabila Tan Sri dilantik sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Apakah Tan Sri merasa berpuas hati melihat bahawa apakah gerakan koperasi di negara kita ini juga sudah pun berkembang dengan begitu menarik sekali, dan ianya menuju ke arah seperti apa yang Tan Sri dan rakan-rakan harapkan di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Tan Sri? Ya, kalau saya lihat yang untuk Pertama Datuk, mungkin Datuk tahu bahawa ini ialah kali kedua saya dilantik menjadi koperasi, menjadi menteri menjaga koperasi. Betul. Tahun yang pertama saya jadi menteri koperasi adalah tahun 2008, tak silap saya. Lepas itu saya ditukarkan ke Kementerian Pertanian, dan hari ini Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri memberikan amanah pada saya untuk kembali menjaga pembangunan usaha dan koperasi. Saya lihat pembangunan koperasi daripada segi bilangannya yang agak ramai, tetapi dalam masa sama kita juga tak nafikan bahawa walaupun saya kata tadi kita ada lebih 14,000, tetapi kita juga telah pun mengkategorikanlah, ada yang aktif, ada yang kurang aktif, dan ada juga yang orang kata langsung tak aktif pun ada. Jadi untuk mencapaikan matlamat ini, maka itulah kita menubuhkan dulu dipanggil nama Maktab Kerjasama. Kalau ingat Maktab Kerjasama dekat Telin Jaya PJ, masih ingat lagi waktu saya mula-mula jadi menteri dulu 2008, saya lihat Maktab Kerjasama ni cukup baik sebenarnya peranannya. Untuk melatih ahli-ahli lembaga pengarah koperasi yang kita lantik, kita bagi latihan tu. Kita bagi latihan, kita bagi kursus supaya ahli lembaga pengarah dia memahami apakah peranan yang dia harus main sebagai lembaga pengarah koperasi. Dan hari ini daripada segi Maktab Kerjasama, hari ini dulu dia bagi sijil je. Tapi pada masa itu saya kata mungkin dah sampai masa tak boleh bagi sijil lagi. Tapi naklah dia naikkan tarafnya, dan alhamdulillah hari ini daripada Maktab Kerjasama dulu ditukar sebagai Institut Koperasi Malaysia. Dia panggil IKMA, yang mana IKMA ni dia telah pun telah berjaya memberikan diploma kepada pelajar-pelajar, dan juga mereka terus melatih ahli-ahli lembaga pengarah. Dan daripada situ pula sepanjang 100 tahun ini, daripada maktab dia jadi institut, dan insya-Allah
pada tahun ini kita akan naikkan taraf lagi, akan menjadi universiti keusahawanan dan juga koperasi. Yang telah pun kita dapat lesen daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan dalam proses untuk kita nak lancarkan. Jadi daripada segi persediaan dan segi pendidikan kita supaya ahli lembaga pengarah dan juga masyarakat ini lebih memahami peranan koperasi, kita telah insya-Allah daripada maktab akhirnya akan tumbuh sebuah universiti. Saya ingin menarik perhatian Tan Sri untuk melihat kepada situasi terkini Tan Sri bila kita bercakap tentang koperasi itu sendiri. Okey, kita memang seperti negara-negara lain juga, kita juga menghadapi kesan yang cukup ataupun impak yang cukup serius disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga sekaligus juga melibatkan ataupun menjejaskan perkembangan ekonomi negara. Apakah koperasi juga tidak terlepas daripada ancaman dan juga kesan pandemik COVID-19 ini dan juga perkembangan ekonomi semasa, Tan Sri? Ya, kita sedar bahawa talking kepada koperasi kita pernah dengar kedai-kedai koperasi. Kedai-kedai koperasi. Tak silap saya kita ada dekat lebih 2,000 lebih kedai-kedai koperasi ini. Jadi dengan ada yang kedai-kedai koperasi ini, maka pada masa kita kena pandemik COVID-19 tu, maka kita memberikan bantuan kepada kedai-kedai koperasi ini dengan peruntukan yang telah dibagi, tak silap saya 6 juta kalau tak silap saya, kita bagi dan kita bagi kepada koperasi ini untuk kita nak membantu mereka dalam mereka menghadapi masalah COVID-19 pada ketika itu. Dan nak bagi beritahu, apabila kita kena banjir baru-baru ni pun kita juga ada bagi bantuan geran kepada koperasi-koperasi, tapi kita dah tengok maksimum kita boleh bagi hanya 50,000. Ini pun peruntukan kita telah sediakan. Jadi artinya bila kita sebut koperasi saja yang terjejas dengan pandemik COVID-19 dan juga dengan terjejas kerana banjir, maka termasuk juga koperasi pertanian. Bukan saja koperasi kedai-kedai koperasi, tapi juga kedai-kedai koperasi yang dilanda banjir juga kita memberikan bantuan. Ada juga yang melontarkan pandangan dan juga pendapat, dan mereka menyuruh sebenarnya saya bertanya soalan ini kepada Tan Sri kerana ini peluang yang baik untuk mereka mendapat satu gambaran yang lebih jelas. Ada yang confuse sebenarnya, Tan Sri, perbezaan di antara koperasi dan juga yayasan. Ini yang barangkali menimbulkan sedikit salah faham di kalangan mereka yang mungkin ingin terlibat dalam koperasi dan sebagainya. Ya, dia daripada segi yang pertama, daripada segi pentadbiran pun berbeza. Koperasi kita ada di daftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Betul. Kita ada akta kita sendiri. Kita ada akta SKM. Sedangkan yayasan yang ni di bawah SSM dan juga di bawah Jabatan Perdana Menteri pun ada dia pendaftaran yayasan. Dan juga yang koperasi ini kita dulu ahli koperasi tak silap saya minimal 50 orang. But now kita dah kurangkan. Ada 20 orang pun kalau Datuk ada family pun boleh. Datuk ada family 20 orang, Datuk boleh tubuhkan koperasi. 20 orang cukup. Dan kalau ada pula graduan, graduan yang profesional ni yang nak tubuhkan koperasi sesama mereka, mereka ada 5 orang pun mereka dah boleh tubuh koperasi. Sebab koperasi ni orang kata kita kongsi bersama. Kalau kita berniaga, kemudian kita tengok ada keuntungan, kita akan bagilah dia punya dividen. Dan kalau kita tengok dividen yang dalam keadaan kita pandemik sekarang ni pun, kalau saya tengok dividen koperasi ni, ada koperasi bagi dividen sampai 6%, 8% pada 10% pun ada. Ini menunjukkan bahawa peranan koperasi ini yang saya kata tadi, aset yang ada berbilion ini dia boleh mampu untuk kita membangunkan ekonomi di dalam negara kita, dan juga dia boleh bersaing. Kita harap satu hari dia akan boleh bersaing pula dengan sekat swasta. Kalau sekat swasta pun boleh
dia boleh mendapat untung yang banyak dan mendapat perhatian daripada rakyat. Tapi koperasi ini saya ingat insya-Allah akan boleh dilihat sebagai satu badan yang bukan saja boleh membantu ekonomi negara tapi memberikan faedah kepada ahli-ahli dan koperasi tersebut. Okey, bila Tan Sri bercakap tentang faedah yang akan diberikan kepada ahli-ahli koperasi, saya tertarik hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang memberikan pandangan supaya koperasi boleh menjadi salah satu sektor yang boleh membantu masyarakat Malaysia dalam mendapatkan barangan dan keperluan dengan harga yang berpatutan. Apakah ini sudah pun diterjemahkan menjadi realiti sebenarnya? Sebenarnya untuk pengetahuan rakyat di luar sana, memang pandangan yang berhormat Perdana Menteri itu memang amat relevan sekali. Kerana dalam masa sekarang ini kerajaan dan rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang-barang terutamanya, maka koperasi selain daripada yang saya kata tadi, mendapat bantuan-bantuan daripada kerajaan untuk kita nak pastikan bahawa harga-harga barang di kedai koperasi ni lebih murah. Dulu kita bertarget dengan bantuan tersebut, kita nak pastikan harga di kedai-kedai koperasi mesti 15% lebih murah daripada harga di luar. Harga dengan kedai-kedai lain. But now, kalau kita macam itu saja, saya ingat dia kurang berkesan. Tetapi macam mana yang harapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, juga yang Perdana Menteri juga kita sudah maklum, beliau juga pernah menjadi menteri menjaga koperasi. Jadi beliau memang ada pengalaman mengenai koperasi ini. Jadi apa yang kita lihat, bahawa yang saya kata tadi, di koperasi ni tak silap saya kita kedai ada lebih 2,000 lebih kedai kalau kita ada lebih kurang 2,577. Kita ada orang kata kedai-kedai runcit koperasi. Kita ada 28 pusat pengedaran dan pusat pengumpulan koperasi. Kemudian kita juga macam saya kata tadi, kita punya modal sebanyak modal yuran kita ada bukan 16 bilion. Aset kita ada 152.16 bilion. Jadi sudah sampai masanya koperasi ini mesti memainkan peranan. Memainkan peranan untuk membantu rakyat supaya mendapat harga yang lebih murah daripada luar. Jadi yang pertama, kita mesti mencari jalan untuk kita tidak melalui orang tengah. Kadang-kadang naik barang ni dia melalui orang tengah. Jadi cara yang pertama, saya tu dah panggil dengan tekun, kita panggil lah semua agensi UDAR yang agensi di bawah Kementerian Pengurusan dan Koperasi dan juga Angkasa yang saya telah minta Datuk Fatah, pengurus Angkasa, menjadi orang kata dia punya orang yang bertanggungjawab lah, agensi yang akan memainkan peranan, di mana kita tahu Angkasa pun dia ada banyak kedai-kedai dia. Jadi sekarang ni masalah yang saya tengok, kita tekun sebagai contoh, ada kedai sendiri, ada dia punya kedai. UDA pun ada, kita juga koperasi pun ada, Angkasa pun ada. Jadi sebab itu sekarang ni kita telah pun memutuskan bahawa kita menyahut seruan dan juga harapan daripada yang Perdana Menteri, maka kita insya-Allah kedai kita akan buat 3 jenis kedai. Kedai yang pertama iaitu kedai-kedai yang menjual barang-barang kering saja. Itu satu. Yang kedua ialah kedai yang orang kita panggil koopmat lah. Koopmat. Kedai yang kedua dia jual barang-barang kering dan juga dijual barang basah. Itu yang saya kelas yang kedua. Yang ketiga, mungkin koperasi ini dia boleh menjadi supermarket. Jadi ini kita sedang susun dan kita akan menggalakkan supaya kedai-kedai koperasi ini yang kita panggil koopmat nanti akan ditubuhkan di tiap-tiap kawasan DUN. Dewan dengan negeri Selangor, Dewan dengan negeri di seluruh negara. Lebih daripada 500 DUN.
Kemudian yang kedua, kita juga nak menubuhkan kedai ini di dalam bandar, ialah di kawasan-kawasan perumahan. Perumahan B40, rumah-rumah PPR dan sebagainya. Jadi kita nak menggalakkan mereka, dan kita telah bersusun kita akan ada lancar nanti di PPR Lebah Subang 2 tak silap saya, dan juga ada kawasan rumah murah di wilayah ni. Jadi kita dah pun menggerakkan bahawa penduduk di situ kena tubuh koperasi. Dan cara tubuhkan koperasi, mereka tubuhkan koperasi, bahawa kita akan standardiskan design lah, macam 7-Eleven. Tengok je orang tu, ini 7-Eleven sebagai contoh, yang ini apa ni mat, something like that. Jadi kita sekarang kita nak selaraskan design dia semua. Kemudian dengan cara ialah SKM akan memberikan apa ni bantuan kepada kedai-kedai yang nak dibuka ni, design. Kemudian Angkasa akan memegang peranan sebagai pembekal kepada kedai-kedai ini. Dan target kita ialah kedai-kedai koperasi ni kita tubuhkan, yang akan kita tubuh ni nanti, ianya mesti harganya bang mesti kurang-kurangnya 15%. Terutamanya barang-barang keperluan harian. Betul. Mesti lebih rendah daripada kedai-kedai di luar sana. List kita punya kita punya target, dan insyaAllah kalau ikut tu kita dalam bulan ini sepatutnya kita dah lancarkan. Kita tengah akan menjemput yang amat pada menteri lah untuk bersama-sama kita untuk lancarkan program yang saya kata tadi, boleh untuk membantu meringankan beban rakyat untuk membeli barang-barang keperluan harian. Okey, alhamdulillah, menarik. Baik, kita akan berehat seketika sebentar lagi Tan Sri, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sarkawi. Ya, waalaikumsalam. Ahli panel Tan Sri. Ya, Assalamualaikum. Ya, Tan Sri, saya ingin bertanya satu soalan, dua soalan macam tu. Okey, tadi Tan Sri dah cerita mengenai koperasi kan, dia akan tubuh universiti ya. Ada punya langkah Tapi saya tengok kalau bagi graduan-graduan ni kalau masuk universiti ni, kalau buat cepat universiti ni, supaya graduan-graduan kita yang menganggur ni dia boleh masuk universiti untuk tambah ilmu pengetahuan lagi. Jadi dengan ilmu-ilmu yang mereka ada kan, ada orang ada ni, dari koperasi ni lebih maju. Sebab kalau kita ambil orang yang duduk berada di koperasi ni tak ada pengalaman, banyak orang koperasi ni hidup segan mati tak mau. Betul. Saya tengok kebanyakan Betul. Itu satu permasalahan. Yang kedua, kenapa kita tak mewujudkan apabila kita ada koperasi, kita buat satu usahawan sosial. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, Tan Sri, kenapa koperasi dia tak mau wujudkan bantu pendidikan kepada pelajar-pelajar yang susah. Sebab apabila ada orang ni kita bantu orang yang pelajar-pelajar yang susah ni, ada orang dapat meningkatkan meningkatkan pengetahuan lagi ke peringkat lebih tinggi. Kemudian dia orang dapat bekerja pula, bantu rakyat yang susah yang lain. Minta Tan Sri ulah adalah ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi tak apa Ridwan, kita beri peluang dan juga ruang kepada Tan Sri untuk berehat dulu buat seketika. Kita akan menjawab persoalan yang anda bangkitkan sebentar saja lagi. Tapi kepada anda yang lain yang mungkin ada juga soalan-soalan yang ingin anda kemukakan, jangan malu, jangan segan, panggil kami di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Kita rehat. Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara di Bernama TV, dan kita masih lagi bercakap tentang menuju 100 tahun koperasi di Malaysia, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Yang Berhormat Tan Sri Noh Haji Omar, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Baiklah, tadi ada 3 persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang, tetapi yang pertama itu lebih merupakan sebagai pandangan beliau sendiri yang bersetuju bahawa dia gembira kalau koperasi dapat menubuhkan universiti dan sekurang-kurangnya akan
akan melahirkan para graduan yang lebih berpengalaman nanti untuk menjaga atau mengendalikan sesebuah koperasi. Itu satu langkah yang cukup baik, seperti apa yang disebut oleh Ridwan. Tetapi dia juga ingin mengetahui tentang kenapa tidak mewujudkan apa yang dipanggil sebagai usahawan sosial. Jadi mungkin Tan Sri boleh menjawab persoalan ini. Usahawan sosial itu maksudnya usaha yang melibatkan dalam aktiviti-aktiviti perniagaan. Itu memang kita dalam Medek kita telah pun letakkan juga SKM ni juga mesti lakukan usaha sosial selain daripada agensi-agensi yang lain. Itu insyaAllah memang di dalam pertanyaan kita. Okey, soalan yang ketiga itu ialah tentang bagaimana kalau koperasi juga sebenarnya boleh memberi bantuan kepada pelajar-pelajar kita, terutamanya daripada golongan yang tidak berkemampuan B40 dan sebagainya. Apakah juga itu dalam agenda yang difikirkan secara serius oleh koperasi sebenarnya? Ini satu persoalan yang dilihat bahawa bagaimana kita nak koperasi ni yang kita dah kaya ni, bagaimana dia nak menolong, terutamanya anak-anak ahli koperasi yang mungkin memerlukan bantuan. Baik, dia ada dua. Satu, di peringkat Suruhanjaya Koperasi Malaysia adalah kita ada bagi sedikit bantuan, tapi tak banyak, lebih kurang 1 juta lebih kita yang peruntukan. Itu yang pertama. Tetapi yang selalunya yang memainkan peranan ini ialah koperasi itu sendiri. Bila koperasi ni dia dah berjaya, dia tubuhkan yayasan. Ni antara yayasan dia ni. Contoh macam-macam bank rakyat. Bank rakyat ni ialah bank koperasi Bank rakyat bagi contoh. Ini bank koperasi. Bahawa bank rakyat, kita ada yayasan bank rakyat. Yayasan bank rakyat ni lah yang mana keuntungan-keuntungan yang daripada koperasi ni tadi dia akan masukkan di dalam yayasan. Maka yayasan inilah yang akan membuat kerja-kerja aktiviti sosial dan juga termasuk memberikan bantuan bagi pinjaman beasiswa kepada kepada pelajar-pelajar angkasa. Itu pun saya dijemput menyampaikan bantuan beasiswa kepada anak-anak ahli angkasa. Angkasa dia juga ada tubuh yayasan angkasa juga memberikan ialah bantuan, memberikan pinjaman dan juga bantuan pendidikan kepada anak-anak ahli-ahli dia. Jadi ada banyak koperasi-koperasi yang telah berjaya. Cara selalu mereka tubuh, artinya kita biasa yayasan ini dia dah berjaya, dia tubuh yayasan. Bila tubuh yayasan inilah yang akan memainkan peranan untuk memberikan sumbangan-sumbangan untuk meninggikan lagi peluang-peluang pendidikan dan juga membantu anak-anak ahli-ahli mereka dalam bidang pendidikan. Baik, menarik itu jawapan daripada Tan Sri. Baik, saya juga tertarik hati sebenarnya apa yang disebut oleh Ridwan tadi. Itu ada juga koperasi-koperasi yang tidak dijaga ataupun ditadbir dengan sempurna dan akhirnya menjadi apa yang disebut oleh Ridwan. Jadi hidup segan, mati tak mau. Apa kelemahan yang selalu wujud sebenarnya Tan Sri apabila sesebuah koperasi itu di awal-awal penubuhannya begitu bersemangat sekali, tetapi akhirnya semakin lama menjadi semakin mundur dan akhirnya hidup segan, mati tak mau. Kenapa ini berlaku? Itu saya tengok kadang-kadang ada koperasi dia nak menubuh, katalah membuat satu-satu projek, satu-satu perniagaan, tapi bila dia kurang berjaya, jadi itu yang dia makin lama makin malap tu. Dan satu, yang kedua, bila tukar ahli lembaga pengarah, mungkin ahli lembaga pengarah pun dia ada idea yang baru, mungkin lain sikit daripada matlamat yang ditubuhkan. Pun akhirnya kadang-kadang kita tak nafikan ada juga yang tiga koperasi ni, ada yang betul yang kelas A, kelas B, kelas C lah. Saya cakap, baik, saya telah memberikan arahan kepada SKM bersama dengan IKMA bahawa yang mana koperasi-koperasi yang disenaraikan, yang hidup segan mati tak mau, yang ini kita setakat ni kita biar. Kerana saya kata kita kena tulis surat rasmi kepada mereka, tetapi jangan ditamatkan lagi. Kita kena bagi peluang yang kedua kepada ahli lembaga pengarahnya untuk mereka ini mengikuti semula, tanamkan balik semula semangat mereka. Ahli lembaga pengarah mereka ni kita suruh buat mesyuarat balik. Ahli lembaga pengarah ini menghadiri balik, diberi balik kursus di bawah Institut
koperasi Malaysia tadi, dan kita tanamkan balik bagi semangat baru, dan kalau dia perlukan bantuan sedikit modal, kita boleh bagi geran geran-geran dalam jumlah yang agak menasabah, supaya kita nak menghidupkan semula. Tetapi kalau ke tahap itu pun kita dah cuba nak menghidupkan korporasi-korporasi yang segan hidup, segan mati tak mau ni, jadi kita tidak ada pilihan lain. Maka apa maknanya, saya kata, kalau kita kata kita ada lebih 40,000 korporasi, angkanya banyak, ahlinya sampai 6 juta, dekat 7 juta, tetapi yang berfungsi tak sampai 50%, tak ada maknanya. Jadi kita mesti based on reality. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh terus tutup, terus tamat korporasi yang patut diberikan. Mesti bagi peluang yang kedua, second chance kepada korporasi-korporasi yang Datuk kata tadi, segi hidup segan mati tak mahu ni. Based on reality ini, saya suka bila Tan Sri menyebut tentang istilah itu sebenarnya, Tan Sri. Kalau kita melihat realiti terkini lah, perubahan dalam sektor ekonomi terutamanya. Sekarang ini kita bercakap tentang digital economy, kita bercakap tentang ekonomi baru dan sebagainya. Apakah koperasi mereka yang menjaga ataupun mengawal sesuatu gerakan koperasi di sesuatu kawasan, di sesuatu negeri, itu juga perlu melihat kepada perubahan ini agar koperasi itu boleh bertahan dalam gelagakan ekonomi baru yang melanda seluruh dunia ketika ini. Ya, betul. Sekarang ni kita tidak boleh menafikan bahawa dunia sekarang semua dunia ujung jari, digital. Sebagai contoh, waktu PKP dulu, bila kedai semua tutup ni, kita tak salah lagi 45,000 lebih penjual kita gulung tikar. Tetapi dalam masa yang sama, mereka yang berniaga melalui atas talian, melalui online ni, rupanya boleh mendatangkan income yang lebih baik, yang pendapatan yang lebih baik. Jadi kan itulah, kita bukan saja daripada ibu pejabat sampailah ke peringkat negeri, dan untuk makluman, pegawai SKM ni, pegawai sosial koperasi ni, dia sampai ke kawasan-kawasan, ke tiap daerah di seluruh negara ada. Kita punya pegawai yang akan memantau pergerakan koperasi-koperasi ini, nak pastikan dia ada mesyuarat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, di mana yang Datuk kata tadi, sekarang ni kita mesti pendekatan kita mesti berubah. Mesti online. Kalau kita nak cek koperasi, kita sekarang SSM, saya kata contoh. Kita SSM, kita bayar, kita boleh tengok syarikat, siapa lembaga pengarah, kita tahu. Jadi SKM pun ada, tetapi mungkin tak sampai ke tahap itu lagi. Kita kena ke arah itu. Kita kena menggunakan kemudahan digital ini. Jadi kalau nak tubuhkan koperasi ke, nak cek koperasi mana-mana, tak payah apa, aja. Online saja. Boleh. Satu. Yang kedua, di samping itu, kita juga mesti nak menggalakkan ahli-ahli koperasi ini dan juga koperasi itu sendiri mestilah tidak boleh ketinggalan daripada melibatkan diri di dalam perdagangan secara digital. Digitalisasi ini mesti ditanamkan di kalangan ahli koperasi. Okey, saya difahamkan Tan Sri, kita ada seorang lagi pemanggil di talian kita sekarang ini, Encik Bahar dari Kuala Lumpur, sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Bahar. Waalaikumsalam Tuan Sarkawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Bahar. Wah, malam ni nampak ada wajah baru lah. Ruang bicara ni. Betul. Okey, terima kasih. Ya. Terima call saya tadi. Saya ni kira rakyat biasa je lah. Dan juga ahli koperasi jugalah Sarkawi ya. Okey. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah, khabar baik. Ahli koperasi mana tu bang? Okey. Ya, apa ni? Ahli koperasi mana? Oh, saya ahli koperasi saya di Ceras. Okey, macam ni apa ni Sarkawi ya. Saya nak tanya dan juga bagi pandangan lah koperasi, tentang koperasi ni kan. Yang pertama sekali ialah saya setuju bila Tan Sri cakap tadi nak bagi peluang kedua kepada koperasi-koperasi yang ada apa nama ni, hidup segan mati tak mahu ni kan. Tapi saya minta kalau boleh
pilih ataupun tukarlah ahli-ahli lembaga pengarah. Yang saya rasa diorang ni bila pergi ambil sijil ahli lembaga tu hanya ibaratkan macam orang nak pergi ambil sijil nikah aja. Lepas tu dia orang bukan tahu apa pun. Jadi itu yang disebabkan, salah satu sebabnya lah. Dan juga kena pastikan pilih ahli lembaga yang betul-betul committed dan faham tentang koperasi ni. Yang keduanya, Sakawi berkenaan dengan bila Sakawi Tasi sebut koperasi untuk yang barang kering, barang basah. Saya setuju bila barang basah ni, sebab sekarang ni memangnya kita sedang menghadapi gelombang barang-barang asas ni kan. Jadi kenapa koperasi ni kita tak diwujudkan untuk menjadi satu tempat di mana macam Tasi kata tadi, kita tak mau nak adakan orang tengah ni. Jadi kalau saya bagi contoh lah kan, kalau sekarang ni bila sebut ayam lah, sebut minggu lepas pun ayam juga Sakawi kan. Saya pun macam heran juga bila tadi Persatuan Ayam kata diorang akan gulung tikar sebab tak dapat subsidi. Maknanya subsidi ni datang pada kerajaan. Jadi bila koperasi boleh dapat buka ladang ayam ataupun depan je tu ada koperasi barang-barang basah, jual barang-barang tu semua kan. Jadi saya rasa dah tak ada lagi orang tengah. Jadi saya rasa itu mungkinlah cadangan saya je kan. Dan mungkin yang ketiganya saya nak tanya kan, kenapa kita ni gah sangat bangunan tinggi-tinggi bank rakyat apa semua kan, tapi kita tak ada bangunan khas bangunan koperasi yang tinggi kan, supaya kita nampak satu mercu tanda itu adalah koperasi. Kita ada 6 juta lebih ahli kan. Jadi bila ahli nampak macam ada bangunan kita tu kan, itu kira dah jadi satu kebanggaan kepada ahli-ahli koperasi. Itu saja pandangan saya Sakawi malam ni. Terima kasih Sakawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha, observation, pandangan yang menarik juga sebenarnya daripada Tuan Baha kita. Jadi reaksi dan juga respon daripada Tan Sri. Yang pertama tadi mengenai ahli lembaga pengarah koperasi. Ahli lembaga pengarah koperasi ni kita tak boleh campur. Sebab dia dipilih oleh ahli-ahli itu sendiri. Dia ada tetap tahun, dia buat pemilihan, tapi pemilihan separuh dipilih, separuh kekal, masuk yang baru. Kemudian dia antara macam Akasa pun dia tak boleh campur tangan untuk menukar ahli lembaga pengarah, tak boleh. Melainkan kalau koperasi itu ada bermasalah. Dan baru SKM boleh campur tangan, maksudnya kita boleh gantung. Ada beberapa koperasi sebenarnya yang kita gantung lembaga pengarahnya, fungsi lembaga pengarah kita gantung, dia ambil alih pentadbirannya oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia boleh mengikut akta melantik orang luar untuk mengurus dan mengendalikan koperasi tersebut. Tapi kalau dia berjalan seperti biasa, dia memang ada pemilihan dan juga cara nak memilih pengurusi dia pula, dia pilih sesama dia. Dia bukannya dia bertanding, ni jawatan pengurusi tak ada. Dia pilih lembaga pengarah, dan kemudian bila dah dipilih oleh ahli-ahli, sesama lembaga pengarah tu dia akan memilih pula, memilih siapakah yang akan jadi pengurusi. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang cukup menarik dia tadi, mengapa kita koperasi, saya kata banyak koperasi pertanian, koperasi yang melibatkan diri dalam sektor pertanian. Tak silap saya ada lebih kurang 3,000 koperasi. Tadi saya cakap pasal ayam, ada 15 koperasi, lebih kurang 15 koperasi yang memang dia berniaga secara contract farming. Artinya contract farming dia, tapi itulah dia contract farming dengan KFC, dengan CP, dengan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya kata tadi, sudah sampai masanya bahawa koperasi, saya nak umum lah, saya nak beritahu, saya nak arahkan SKM untuk nak membantukan masalah-masalah kegunaan pertanian ini. Koperasi-koperasi yang terlibat dalam bidang pertanian, yang terlibat dalam bidang ternakan, yang terlibat dalam bidang perikanan,
ternak ikan semua ni ada yang buat ternak ikan sebagainya. Yang ini kita akan memberikan peruntukan khas. Saya dah pun minta, tapi tak banyaklah, kita try dulu. Dalam 1 juta kita nak reserve, tapi kita akan cuba membantu koperasi-koperasi ni. Kita memang ada geran, kita ada tolong, ada kita bagi, yalah, ada 20,000, 3,000, kita tengok keperluan, dan juga dia boleh pinjam. Koperasi pula, saya kata kita aset banyak, dia boleh pinjam sampai 300,000 pun dia boleh pinjam tanpa apa-apa cagaran yang ini. Jadi kita akan memberikan keutamaan kepada bukanlah kita akan memberi keutamaan lah, tapi yang lain pun kita bantu juga. Tapi dalam keadaan memerlukan menyahut seruan yang Perdana Menteri, saya telah minta seluruhnya koperasi mesti lebihkan kepada koperasi-koperasi yang terlibat di dalam sektor pertanian. Sebagai contoh tadi, mengapa kita ada koperasi, 15 koperasi yang dibangun bertanah ayam, dia ada kontrak farming. Tapi kontrak farming dengan dengan KFC, dengan serkat-serkat yang tertentu. Jadi sepatutnya koperasi yang patutnya yang menjadi token, bagilah macam mana KFC bagi, macam mana CP bagi, ni kita bagilah. Nak perlu apa yang kita perlu, benih ayam, anak ayam, kalau kita perlukan tolong buat kandang dia semua, kita kena bantu. Jadi bayangkan kalau kita suka tengok macam KFC begitu, tak ada sangat isu ayam ni sebab dia beli direct, contract farming. Bayangkan kalau kita boleh mewujudkan berapa banyak koperasi yang menternak ayam, yang bela ikan dan sebagainya, pertanian, dan kita ada pusat pengumpulan kita. Kita beli sendiri. Koperasi bagi duit, kontrak farming dia mesti jual kepada kita. Jadi tak adalah melalui orang tengah. Ini yang problem ni, bila dia bertanam, dia jual kepada orang tengah. Pemborong pula jual atas jual. Itu yang kalau harga, ada juga unsur-unsur monopoli yang monopoli pun sama. Tapi kalau nak monopoli ni, biar patutnya koperasi. Koperasi yang kena monopoli, dan kita mengharapkan dalam keadaan ekonomi tengah tu, memang saya dah arahkan pada SKM tolong beri keutamaan kepada koperasi-koperasi yang terlibat dalam dalam pertanian. Jadi di luar sana, kalau siapa yang dengar ini, kalau ada yang terlibat dalam bidang-bidang pertanian, tolong mohon segera peruntukan yang kita ada di SKM. Sebab saya kata tadi, bayangkan kalau kita beli ayam, kita terus jual kat co-op kita, harga tak naik. Ini yang masalah yang kita hadapan ni. Apabila dia beli ayam kat ladang, jual pemborong, jual lagi, sudahnya itu sampai ke end user, harga ayam mahal. Jadi inilah yang harapan kita dengan ahli-ahli koperasi yang ada, dengan beberapa peruntukan yang kita ada, dan juga matlamat untuk kita nak menubuhkan yang 3 bentuk kedai co-op nanti. Okey, sebelum Tan Sri menjawab persoalan yang ketiga tadi, kenapa tak ada bangunan? Tapi tak apa Tan Sri, jangan jawab dulu. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ini daripada jauh ni, daripada Sabah. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Tan Sri Menteri saya yang kita terjadi. So bila lagi kita membanggakan koperasi Bumi Putra, koperasi Melayu. So kita tidak nampak lah. Sekarang ni dalam 2 tahun pandemik ni, kurang-kurangnya banyak perkapalan, perhotelan, pelancongan boleh kita take over, diambil alih oleh koperasi kita. Bagi kepercayaan high teknologi untuk rakyat kami Malaysia. Kerana kita pun berkoperasi, anak saya berkoperasi, kesian, sendiri-sendiri hulurkan duit. Koleksi sendiri, last majukan segala-gala, tidak dapat apa-apa. Jadi cubalah, bagi kita harapan, bagi Bumi Putra Islam ini, bagi harapan ketanggihan koperasi tersebut itu, tunjukkanlah negara kita di negara orang kita, dan kita belilah segala-gala apa yang ada. Kalau boleh kilangan ataupun perkapalan ke apa jenis sekalipun, kita tunjukkan, buktikan bahawasanya koperasi kita high sophisticated.
Kalau boleh lah. Didorong oleh kerajaan yang ada sekarang ni. Sebab kalau kerajaan kementerian yang tertentu mungkin dia tidak boleh employ. Dia tidak boleh cari pekerja. Tapi koperasi bersedia beratus beribu orang dia. Kita boleh. Kita boleh bagi 800 berapa ribu pekerja untuk bekerja sama. Dan memajukan koperasi. Buktikan lebih-lebih kita pada kami yang di Sabah ni lah. Dan ketinggalan begitu jauh sekali. Baik. Terima kasih Datuk Santowi. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Jadi Tan Sri kembali semula kepada Tan Sri lah menjawab persoalan yang ketiga tadi tentang bangunan. Ada bangunan dah. Sebenarnya kita ada bangunan. Dah ada. Ada Ibu Pejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia di apa ni dekat Damansara tu. Kalau kita nak pergi mahala ke istana tu sebelah kiri. Dia dah berapa tingkat? Banyak tingkat. 12 tingkat jalan saya. Tinggi. Besar bangunan tu. Saya dah biasa pergi melawat. Memang ada tulis tu Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Memang kita bangga ke beratus juta saya dengar dia faham harga bangunan tu. Itu dah memang ada dah. Baik. Jadi balik kepada Datuk Gulam Sabah. Saya juga mungkin nak begitu juga orang Sabah. Sabah ni dia mula tubuh koperasi tahun 1958. Di mana Sabah Cooperative Ordinance telah diluluskan dan koperasi pertama yang didaftarkan di Sabah namanya The Lobak Cooperative Stock Rearing Society Limited. Ni Sabah. Baik. Saya memang setuju yang Datuk Gulam cakap tadi. Itu sebenarnya mukadimah saya tadi. Bahawa kita kena bersaing koperasi ini dengan pihak swasta. Sampai bila koperasi ini nak bagi kredit finance saja? Ini koperasi ini kalau terkenal koperasi ini masuk koperasi sebab nak semudah nak dapat pinjaman. Artinya dia panggil kredit finance lah. Mudah dapat dan sebagainya. Tapi kerana itu saya kata tadi kita ada berbilion, bilion kita ada. Maka sampai masanya kita mesti dilihat bersetanding dengan pihak swasta. Kita mesti menggalakkan koperasi kita terlibat dalam bidang-bidang perkapalan, bidang-bidang perniagaan biar sampai ke peringkat antarabangsa. Artinya macam kalau pihak swasta boleh buat, macam mengapa kita tak buat? Kita ada ahli kita ada bagi peluang pekerjaan. Bila kita terlibat dalam bidang-bidang perdagangan besar-besar, maka kita boleh bagi hebat. Tapi kita tak nafikan juga, ada juga koperasi kita yang hebat-hebat ada juga. Yang ada hotel sendiri pun dah ada dalam bidang pelancongan. Jadi hanya boleh, kalau saya kata tadi, kita mesti dilihat setanding dengan syarikat-syarikat swasta. Ini kita dah 100 tahun dah ni. Dah satu kurun dah ni. Satu kurun, jadi semangat yang kita kena ada lepas satu kurun, kena azam yang baru. Masuk abad yang kedua ni mesti kita kena ubah cara pendekatan kita. Azam yang baru, semangat yang baru sempena dengan sambutan 100 tahun nanti. Jadi saya percaya bahawa pihak Tan Sri juga telah pun menyusun program-program yang mungkin menarik sempena dengan sambutan 100 tahun gerakan koperasi. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tan Sri. Kita telah pun susun dalam beberapa program. Yang sebelum tu ialah kita bukan saja nak sambut 1 tahun. Jadi saya juga sebenarnya kita juga ada dipanggil Pelan Transformasi Koperasi Malaysia. Dipanggil Transcom. Transcom ni dia bermula pada tahun 2021 sehingga tahun 2025 ni, dalam tempoh 4 tahun ini kita akan cuba untuk kita nak mencapai segala mana yang telah pun dirancang melalui Transcom ini. Transformasi kita ada, dasar kita ada. Soalnya bagaimana kita nak achieve, kita nak capai dasar-dasar yang telah kita buat. Jadi untuk sambutan 100 tahun koperasi ni, saya nak maklumkan bahawa pada 12 Februari 2022 yang Sabtu ni lah, 12 10.30 pagi, kita akan bertempat di Alof KL Central Kuala Lumpur. Ini insyaAllah saya akan membuatkan pra-pelancaran. Kemudian pada 2 Julai 2022 kita akan bersambut bulan koperasi kebangsaan 2022, yang mana bulan tersebut akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sendiri. InsyaAllah kita akan buat di PWTC. Kemudian
pada 23 Julai 2022 hari Sabtu lepas tengah malam, kita juga bertempat di Kuala Lumpur Convention Center. Kita juga akan melaksanakan minggu pertama bulan Mei itu Hari Koperasi Sedunia. Hari Koperasi Sedunia. Ini insya-Allah akan diresmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerana Suruhanjaya Koperasi ini, itu sebab kita nama Suruhanjaya, SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia, memang di bawah naungan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi di dalam atur program yang besar ni, insya-Allah pelancarannya saya akan lancarkan. Kemudian yang bermakna Perdana Menteri akan lancarkan pada 2 bulan Julai, dan juga ke bawah Duli Seri Paduka Baginda Pertuan Agong akan lancar juga pada 23 Julai untuk kita melaksanakan sempena Hari Koperasi Sedunia. Jadi ini 3 program besar lah yang akan kita lancarkan sehingga bulan Julai. Dan saya juga nak maklumkan pengiktirafan koperasi ini telah mendapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan baru-baru ini. Dulu kita kata Hari Koperasi. Sekarang ni kabinet telah pun meluluskan. Dia kata dia tak boleh hari. Dia bagi bulan koperasi. Jadi Julai itu kita akan buat sepanjang bulan, dan dia telah bermula mulai tahun ini sampailah yang akan datang memberi pengiktirafan. Jadi inilah di antara usaha-usaha kalau kita lihat koperasi yang dulu bila ada koperasi ada Pelan Angkasa yang ditubuhkan oleh Engku Aziz, kita lihat mereka peranan yang cukup hebat, juga Angkasa sehingga hari ini. Jadi saya percaya di masa hadapan apabila ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat-hebat, tokoh utamanya tokoh-tokoh perniagaan, yang businessman kita yang mungkin ini hebat dalam pengurusan dalam syarikat mereka, tapi mana tahu mereka juga akan membantu melibatkan diri di dalam koperasi, maka mereka tolong boleh membangunkan koperasi ini. Saya kata tadi supaya dapat bersaing dengan sekat-sekat swasta. Ini harapan kita. Okey, kita di penghujung sebenarnya, Tan Sri, tak banyak masa lagi yang tinggal, lebih kurang 2 ataupun 3 minit saja lagi. Tadi pun kita dah dengar harapan yang dilontarkan oleh Tan Sri, tapi mungkin juga ada juga seruan Tan Sri lah kepada mereka yang bukan saja ahli-ahli, tetapi mereka yang mungkin menjadi lembaga pengarah sebuah koperasi itu harus juga mengubah sikap mereka yang baru dengan semangat yang baru. Dan seruan Tan Sri kepada semua badan-badan koperasi di seluruh negara, apa yang ingin Tan Sri lihat sebenarnya? Saya pertama sekali saya ingin menyeru rakyat di luar sana supaya berusaha menumbuhkan koperasi. Baru ni saya tubuh koperasi Kupidap. Itu angka pun dia tubuh. Itu saya nampak dia pun dah tubuh koperasi dah. Jadi dia pun dah tubuh koperasi, dan juga boleh dikatakan sekarang ini banyak permohonan yang telah diterima oleh Suruhanjaya Koperasi untuk berminat menubuhkan koperasi-koperasi. Lebih lagi tadi sebenarnya saya nyatakan syarat dan menubuhkan koperasi ini telah dikurangkan. 20 orang pun boleh, dan kita juga mengharapkan golongan-golongan graduan yang profesional tubuhlah koperasi. Kalau mereka 5 orang pun mereka dah boleh tubuh koperasi. Jadi satu, kemudian kita juga cuba untuk memberikan sikit bantuan bantuan permulaan. Kita lihat keperluan itu untuk kita nak memberikan galakan kepada mereka untuk terus bersemangat di dalam menubuhkan koperasi. Yang ketiga, saya juga merayu kepada koperasi-koperasi yang dah berjaya. Hari ini banyak koperasi-koperasi yang berjaya, naklah gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan saya ada 2-3 koperasi yang tiap koperasi yang dah berjaya, dia mula berlaku berebut rebutan kuasa, mula ini lah orang kata ni masalah kita. Waktu nak mula tu susah payah, datuk nenek kita menubuhkan susah payah, sikit. Bila dah berjaya mula berebut-rebut lah, dah jadi macam nak cari politik sebenarnya. Jadi itu saya ingat kita cuba elakkan lah. Sebab dalam koperasi ni kita tak kira pemahaman politik. Yang penting ni ialah sebagai satu kerjasama kita, kata Patah Melayu lah,
Kita kalau kita berat sama di pikul, berangan sama di dinding, kemudian bila dapat faedah pula kita kongsi bersama apa yang kita dapat. Ini semangat yang amat baik kalau kita boleh meningkatkan koperasi, dan koperasi kita pun di peringkat antarabangsa pun kita merupakan koperasi yang agak terbaik. Kalau banding dengan negara lain, kita juga ada dapat beberapa hadiah juga di peringkat antarabangsa yang di atas usaha kita dan menggerakkan koperasi dalam negara kita ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, saya cukup selesa sebenarnya setiap kali sembang-sembang bersama dengan Tan Sri, dan saya tahu Tan Sri juga cukup selesa, terutamanya di kerusi set yang baru ini. Jadi skor-skornya tak adalah legah pada persembahan. Okey, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu saya pesan kepada anda, kita masih lagi menghadapi ancaman pandemik COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalu juga kami pesan kepada anda, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Dan kita akan jumpa lagi Ruang Bicara Bernama TV.